Menarik 10. Sebuah keluarga di Thailand terkejut selepas menemui seekor biawak besar bersembunyi di bawah sofa kayu rumah mereka. Menurut Daily Mail, reptilia tersebut juga telah mengejar kucing peliharaan mereka. Susulan daripada itu, tuan rumah tersebut telah bertindak menghubungi pasukan penyelamat haiwan tempatan untuk menjernihkan keadaan. Satu rakaman video yang memaparkan seekor kucing meminum susu dalam segelas cawan telah menjadi tular di media sosial. Kucing yang berwarna putih itu dilihat berusaha untuk memuatkan keseluruhan mukanya ke dalam gelas yang sempit, malah sehingga menyebabkan kelihatan seakan memanjang dan berbentuk silinder. Memetik sumber dari Nature and Animal, video itu menjadi tular dan mendapat tontonan lebih dari 160,000 serta mendapat 6,000 tanda suka. Seorang warga emas berusia 76 tahun di China menunggang skuter mainan di jalan utama menjadi perhatian warganet. Memetik dari sumber Daily Mail, warga emas yang dikenali sebagai Cek Hao merupakan seorang penjaga taman permainan mengayuh santai basikal elektronik bentuk naga di Jalan Bandar Sohao, Timur China. Dirinya yang menderita sakit kaki bertahun-tahun dan tidak dapat berjalan dengan baik memaksanya menggunakan skuter tersebut. Ho dikatakan menyewa kereta mainan tersebut. Pada kebiasaannya, Ho dijemput pulang oleh anaknya selepas habis bekerja. Ujian klinikal di Kanada menunjukkan ubat anti radang colchicine yang biasa digunakan bagi rawatan gout boleh mengurangkan risiko komplikasi dan kematian akibat COVID-19. Kata pengkaji, dapatan daripada ujian klinikal itu sekaligus memberi harapan penting kepada pesakit yang dijangkiti virus berkenaan. Pengarah Institut Jantung Montreal Jean-Claude Tardif yang juga mengetuai kajian yang digelarkan Call Corona berkata, keputusan awal ujian itu diperoleh pada petang Jumaat lalu. Keputusan penuh kajian itu akan diumumkan kepada orang ramai secepat mungkin. Seorang lelaki yang hilang lebih 2 minggu lalu di hutan berhampiran Kilkivan utara wilayah Queensland, Australia, ditemui masih hidup selepas bertahan dengan hanya meminum air di empangan dan makan cendawan. Robert Weber, 58 tahun, ditemui berhampiran sebuah empangan oleh pemilik harta tanah tempatan dan dilaporkan selamat. Weber yang kali terakhir dilihat pada 6 Januari ketika meninggalkan sebuah hotel di Kilkivan, dikatakan menghadapi masalah selepas keretanya tersekat di satu jalan yang tidak diketahui lokasinya. Seorang lelaki di Britain mencabut giginya menggunakan pelayar. Ini kerana dirinya berpendapat bahawa kesakitan akibat tindakan tersebut belum cukup serius untuk melayakkan dirinya ke klinik gigi. Jimmy Ellison, 48 tahun, berkata dia melakukan prosedur cabut gigi itu di rumahnya di West Yorkshire, England menggunakan pelayar dan batang lidi. Ellison turut mengakui mempunyai daya tahan sakit yang tinggi dan mampu menahan kesakitan tanpa ubat bius. Dua penuntut institusi pengajian tinggi yang menetap di Kampung Kemidak dan Kampung Selai Bekok di Johor terpaksa berulang-alik ke kampung bersebelahan untuk mendapatkan capaian internet sejak tahun lalu. Mereka ialah Zarini Ramli, 19 tahun, pelajar pradiploma jurusan pengurusan perniagaan Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Segamat dan seorang penuntut Institut Perguruan Kampus Tengku Ampuan Afsan Kuala Lipis Pahang, Afiza Alena Jali, 19 tahun. Mereka perlu meredah kawasan hutan yang sunyi dan mengambil masa kira-kira 20 minit sejauh kira-kira 15 km dari rumah. Seramai 140 gelandangan di sekitar ibu kota diselamatkan dan ditempatkan sementara di 2 pusat sementara gelandangan di Sentul Perdana dan Setiawangsa dalam usaha membendung penularan COVID-19 sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kata Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Mahadi Cingah, mereka dijangka ditempatkan di pusat itu hingga penghujung Februari ini sebelum dibawa ke pusat transformasi gelandangan di Taman Desa pada awal Mac. Terdahulu, pihaknya telah menyelamatkan gelandangan yang melibatkan 95 anggota penguatkuasa daripada pelbagai agensi seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan dan Jabatan Imigresen sekaligus mencari penyelesaian menyeluruh untuk menangani isu gelandangan termasuk menyediakan tempat perlindungan.
Sebuah bilik di bahagian siasatan jenayah narkotik di Aras 4, Ibu Kota Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang musnah dalam satu kebakaran. Kejadian tersebut tidak melibatkan sebarang kecederaan maupun kemalangan jiwa. Menurut pegawai operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak A. Azlan Hasan, kebakaran melibatkan bangunan kerajaan kelas E dengan peratusan kebakaran 40%. Bos sindiket jenayah terbesar Asia yang juga antara orang paling dikehendaki di dunia telah ditangkap di Belanda, manakala pihak berkuasa Australia kemarin mendesaknya untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Polis memburu Raja Dadah secilop 57 tahun sehingga ditangkap polis Belanda atas permintaan polis Persekutuan Australia. Dalam satu kenyataan, pihak berkuasa Australia berkata seorang lelaki yang dikehendaki oleh agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang telah ditangkap. Lelaki warga negara Kanada berketurunan Cina itu digelar El Chapo Asia, merujuk kepada Raja Dadah Meksiko, Joaquin Guzman yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup di sebuah penjara di Amerika Syarikat. Menarik 10.